Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua Empat Abu Bakar? Saya harap awak semua sihat. Saya akan jawab sains hari ni. Jadi kita pun sebenarnya dah habis kan, daripada bab 1 sehinggalah bab 10. Jadi kita dah tak ada benda baru nak belajar. Saya akan ulang kaji tajuk yang kita dah belajar. Okey. Jadi dalam kelas pun kita dah buat sebenarnya. Saya cuma harap awak boleh baca dan baca lagi. Walaupun dah faham, mungkin akan terlupa kan. Jadi perlu ulang kaji dan pembacaan semula untuk betul-betul ingat dan faham. Okey. Jadi kita mula dengan bab 1. Okey, mula dengan bab 1. Bab 1 ni cerita tentang apa sebenarnya? Kemahiran saintifik. Maksudnya apa yang kita nak perhatikan, apa kita punya tujuan melakukan eksperimen, apa yang kita nak ukur, cara bacaan pengukuran kita tu. Jangan sangat mudah bendanya, okay? Jadi saya harap tak adalah yang tak faham. Okey. Cara nak ukur ada banyak jenis, melalui berat, masa, jarak, nilai dia berharga atau tidak berharga. Lepas kita dah ukur dia punya, ada ukuran dia tu, kita nak tafsirkan pula data dia. Nak tafsir data macam mana? Kena buat jadual, kena sort kan. Eksperimen 1 kena sort, maksudnya kena susun yang mestilah awak buat eksperimen tu, awak ada buat perbandingan kan. Contoh pokok yang hidup di bawah matahari ataupun pokok yang tidak mendapat cahaya matahari. Apa akan jadi? So kena ada perbandingan untuk lebih mengetahui apa punca dan faktor terjadi seperti itu. Kalau kita buat eksperimen 1 je, kita takkan dapat maklumat yang cukup lah. Jadi perbandingan adalah cara nak tahu perkara tu betul ataupun salah. Okey. Seterusnya, mengawal pemboleh ubah. Ni dalam eksperimen kan. Pemboleh ubah tu apa? Pemboleh ubah tu adalah sesuatu yang boleh berubah dalam sesebuah penyiasatan. Mari kenali jenis-jenis pemboleh. Okey. Contoh awak boleh buka. Okey, tolong buka muka surat 12. Okey, dia kata kat sini dia nak buat eksperimen. Macam saya sebut tadi. Pokok yang mendapat cahaya matahari dengan pokok yang tidak mendapat cahaya matahari. Okey. Jadi apa yang dia dapat kat sini? Dia tengok dekat mana? Dia tengok pasu ke dia tengok pokok? Kita jadi pemboleh ubahnya apa? Daunnya, dahannya ataupun tumbuhan tu sendiri. Jangan pergi buat eksperimen nak tengok pokok tumbuh elok dengan cahaya matahari ataupun tidak, tapi awak pergi tengok pasu. Tak sesuai lah. Okay, jadi pemboleh ubah adalah sesuatu yang boleh berubah dalam sesebuah penyiasatan. Okay, contoh dekat dalam muka surat 12-13 ni, dia letak dia jadikan eksperimen apa, pokok yang mendapat cahaya matahari dan tidak mendapat cahaya matahari. Jadi apa keputusan dia dapat? Pokok yang mendapat cahaya matahari lebih segar, lebih banyak daunnya dan tumbuh dengan baiklah. Manakala pokok yang tak dapat matahari, yang disimpan dalam almari, daunnya makin layu dan lama kelamaan dia boleh mati. Walaupun orang kata cukup je ada bahan lain, tak boleh. Sumber seperti yang belajar, matahari, klorofil, karbon dioksida, karbon dioksida dan air sangat diperlukan untuk proses fotosintesis. Okey. Habis bab 1. Belum lagi. Okey. Yang seterusnya, membuat hipotesis. Hipotesis tu apa? Kemahiran membuat penyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan. Hipotesis ni hubungan. Dia ada perbandingan lah. Hubungan antara pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan. Okey, contoh kata, tengok dekat muka surat 15 tadi. Jadi dalam muka surat ni, dia nak tunjuk tentang kaitan adukan. Aduk tu yang kita kacau lah. Stir, S-T-I-R, stir tu awak gaul kan. Dengan tempoh masa yang diperlukan untuk mencairkan gula-gula tu. Jadi kat sini dia nak kata apa? Semakin bertambah bilangan adukan, semakin kurang masa untuk gula melarut
sempurna. So apa yang pemboleh ubahnya kat sini? Air dan gula. Gula tu bilangan kuantiti gula dan bukan air dan gula. Bilangan putaran awak adukan awak tu dan bilangan gula. Semakin banyak gula, semakin banyak masa diperlukan, ataupun semakin berkurang gula, semakin kurang bilangan adukan. Dekat muka surat 15 ni, jika dia kata, jika saya mengubah bilangan adukan ketika mengaduk, gula dalam gelas yang manakah akan melarut paling cepat? Tentulah gula yang diaduk paling banyak akan melarut paling cepat. Dia nak aduk apa ni? Aduk ni yang awak kacau air tu kan. Kalau lagi cepat awak kacau, mestilah lagi cepat dia dissolve, lagi cepat air tu menyerap gula tu. Berbanding contoh awak pergi, awak nak buat air tapi awak tinggal pergi tempat lain, awak biar je gula tu tak dikacau. Ada kemungkinan gula tu sendiri tak akan cair sepenuhnya kecuali awak letak air panas. Jadi banyaklah pemboleh ubah ni kan, cara untuk mencepatkan. Jadi kat sini dia nak ukur putaran atau putaran pula bilangan adukan berapa kali awak kacau dengan masa. Jadi kat sini dia kata apa, hasil dari eksperimen ni, hipotesisnya adalah semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang. Nampak, bertambah adukan, berkurang masa untuk gula melarut sempurna. Okey. Jadi dia kata itulah yang dinamakan hipotesis. Awak membuat perbandingan bukan perbandingan, dia lebih kepada kaitan hubungan. Tadi apa? Semakin banyak, semakin meningkat bilangan adukan. Semakin meningkat bilangan adukan, semakin berkurang masa untuk gula larut dalam air. Okey. Eksperimen. Cara menulis laporan macam mana? Tak boleh tulis yang tak tepat lah. Contohnya awak kata, contoh awak buat eksperimen daun kan. Daun yang terkena cahaya matahari dengan daun yang tak kena cahaya matahari. Sepatutnya awak nak tengok tu daun tu makin segar ataupun makin layu. Jadi awak pergi ukur kelebaran daun masih sama. Bukan itu yang laporan tu yang betul, ataupun bukan itu laporan yang tepat lah. Jadi kita nak observe, kita nak tengok apa hasil daripada eksperimen daun kena matahari, yang terkena cahaya matahari dengan daun tidak terkena cahaya matahari. Tulislah daun bertambah segar ataupun semakin besar. Berbanding dengan daun tidak mendapat cahaya matahari, daun semakin menguning dan semakin layu. Eksperimen, cara awak menulis laporan tu haruslah tepat. Okey, organ pernafasan manusia ada 3 seperti mana yang kita dah ulang kaji sebelum ni. Hidung, trakea dan paru-paru, ataupun peparu istilah dia. Hidung, trakea, peparu. Itu untuk yang organ. Cara orang bernafas, bernafas dan menghembus nafas, ada pula step-step dia. Daripada mana? Kalau bernafas, hidung ke trakea ke peparu. Kalau orang tu hembus nafas dia, daripada peparu ke trakea keluar ke hidung. Okey. Jadi untuk memastikan yang awak membaca dan memahami, ustazah nak kerja rumahnya adalah awak kena hantar video dekat ustazah. Okey. Berkaitan dengan tajuk. Okey, ustazah nak pergi tajuk tumbuh-tumbuhan, di mana kerjanya adalah awak kena terangkan dekat ustazah macam mana proses fotosintesis. Awak kena terangkan apa? Cara bagaimana fotosintesis tu berlaku. Okey? Daripada mana, apa yang terjadi pada daun, batang, keseluruhan lah. Macam mana fotosintesis tu berlaku. Rasanya itu saja untuk daripada ustazah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.